miskin akan dua laki-laki. Kalau sekiranya unsur ni, orang yang diwalat buat tadi, dia jemur pada dubu orang dubu laki-laki. Dikhiarkan unsur, dikhiar diberi pilih. Dikhiarkan diberi pilih akan unsur antara wuduk dan mandi. Jadi unsurnya orang ada dua alat. Unsur miskin ni orang dua alat, sama berat berlaku situnya. Tiba-tiba dia jimuk kepada dua laki-laki. Masalah jawab dia di sini, diberi pilih antara mandi dan wuduk tu. Sebab apa diberi pilih antara mandi dan wuduk? Kerana jikalau ia khunsuk, kita takdirkan perempuan. Kalau kita takdirkan khunsuk tadi, hak jimuk ibu lelaki tu, dia perempuan. Kerana jikalau ia khunsuk, kita takdirkan perempuan. Batal wuduknya khunsuk tadi. Sebab pada wuduk, sebab bersentuh dengan lelaki. Itu hilap kata dipilih antara mandi dan wuduk tu. Jadi ia takdir, kalau sekiranya dia takdirkan khunsuk perempuan, maka atau wuduk lah sebab sentuh lagi perempuan. Dan jika kita takdirkan ia khunsuk lelaki, kalau dia takdir pula khunsuk lelaki, hanya sudah ia jimuk dan dubur, dia takdir khunsuk lelaki, hanya sudah selepas jimuk dan dubur tadi, selepas jimuk tu, maka wajib salah satu mana wuduk tak mandi lah. Bila wajib salah satu tadi, kalau adalah padanya kesamaran. Bila ada kesamaran padanya, tak adalah pada kesamaran, dikhiarkan dia antara wuduknya dan mandinya. Lagi dah, itu masalah tulis itu. Dan jika kita takdirkan ia khunsuk lelaki, hanya sudah ia jimuk dan dubur tu, maka wajib salah satu wuduk dan mandi. Bila tu? Tak kala ada padanya oleh khunsuk tu kesamaran, dikhiarkan antara wuduknya dan mandinya. Masalah tadi. Dia kata jikalau ia kita takdir ke laki-laki, kalau kita kok takdir perempuan mudah tak? Kata wuduk tu. Kalau takdir dia tu laki-laki, dan jika kita takdirkan ia laki-laki, hanya sudah ia jimuk dan dubur, maka wajib salah satu daripada fardu wuduk dan mandi. Semasa ada pada kesamaran, dikhiarkan antara, kalau ada padanya pada khunsuk tu kesamaran laki ke perempuan, dikhiarkan antara wuduknya dan mandinya. Maknanya kalau kita kesamaran laki ke perempuan khunsuk tadi, maka diberi pilih antara mandi dan wuduk tu. Gitu. Kalau khunsuk kita tadi perempuan, tak batal wuduk. Batal wuduk sebab khunsuk tu laki perempuan. Ketakdir khunsuk tu laki-laki,
Tak lepas daripada tubuh tadi, tak kena mandi. Tak rasa lelaki masuk tubuh tadi. Wuduk tu tak batal tak? Lelaki perempuan, lelaki sama lelaki tak batal wuduk. Tapi kena mandi sebab tubuh tadi. Masuk zakar dalam tubuh dia tu. Tapi kalau kesamaran ternyata orang nesuk, ternyata lelaki perempuan, pilih waktu pula situ. Jadi tiga masalah situ tu. Masa pertamanya, kalau kita takdir khusus di lelaki perempuan, dia masuk zakar dia dalam tubuh lelaki-lelaki. Dia kata dia pilih antara mandi wuduk. Tapi kalau kita takdirkan itu khusus di lelaki perempuan, maka batal wuduk dia. Sebab setelah perempuan. Kalau takdir lelaki-lelaki, dia kena mandi. Sebab masuk zakar dalam tubuh tadi. Lelaki-lelaki tak batal. Tapi kalau kita takdirkan kesamaran tertino misalnya, maka dia pilih antara mandi dan wuduk. Nanti masalah. Kalau kita mengatakan juga, baik-baik. Jadi kita maklunya, kalau pakai konsol sini ni, sebab tidak konsol tu asalnya konsol tu orang dua alat. Ibarat biasa konsol ni orang ada dua alat lelaki perempuan. Sama buat laku. Tapi kata takdir dia saya. Ada tiga masalah sini ni. Masa pertamanya, kalau kita takdir konsol tu perempuan. Berarti wadah dah. Nyata ada perempuan dah. Tiba-tiba dia masuk ke zakar dalam dua lelaki. Batal wuduk. Sebab hukum dianya setelah kita batal wuduk. Kalau kita takdir dia lelaki, dia masuk dua lelaki. Dia masuk zakar lelaki tadi, hukumnya kena mandi. Tapi kalau nyata ni, kalau dia ni kosong sikit, dia pilih. Mandi tak apa, nak wuduk apa, situ tu. Manusia kesamaan dari sini pun kosong muskil. Kosong sikit. Masalah kosong muskil. Kosong sikit. Tapi bahas kosong asal tu, asal kosong sikit dah. Tapi dia takdirkan lelaki perempuan tu pula. Mana buat dia? Lelaki adalah kosong sikit. Ayah sekali asal konsol tu kita perhatikan ngaji dah konsol rudi ni dia. Konsol muskil so ada sah. Tapi baru konsol sini kita perhatikan ngaji konsol muskil. Tapi kalau sekiranya kita takdir ke dia tu laki-laki, berarti wadah. Tak, dia masuk ke zakar, dia lebih rumput laki-laki, batal wuduk. Sebab hukum perempuan. Kalau dia konsol wadah juga, kalau dia laki-laki, dia berarti kena mandi. Sebab setelah laki-laki tak batal wuduk tak. Tapi kena mandi. Sebab apa? Sebab masuk akal wuduk tadi. Kalau khusus miskin, pilih situ tu. Nak mandi tak apa, nak wuduk tak apa situ. Tiga masalah. Masalah tidak payah dah. Cuma tu ahli kitab tu dia. Ibarat kitab tu kan. Sebab khusus hari kita maklum dah bawa tak boleh samaria pula. Okey tak. Jadi takkan samaria berarti dah tertino. Masalah tadi. Maka hukum dia pilih antara mandi dan wuduk tadi. Kalau nyata kalau nyata dia perempuan, takdir ke dia perempuan, kena wuduk. Kalau takdir ke lelaki, kena mandi. Kena mandi. Kalau tak nyata orang nesuk, pilih antara dua tadi. Kalau kita takdir, memang dia jadi kursa wadah. Ada. Kalau kita kata takdir mula lelaki, maka dia kena mandi. Kalau kata dia perempuan, dia kena wuduk. Kalau dia takdir konsum sikit, pilih-pilih. Wuduk tak apa, mandi tak apa. Adapun hasil jenabah. Adapun hasil jenabah ia seorang. Adapun hasil jenabah. Berarti kita berlaku jenabah ni, ada hasil berlaku jenabah tu. Adapun hasil jenabah ia seorang. Kita. Ini baca jenabah ia. Dan adapun hasil jenabah
ia seorang. Jima pada orang mati itu nisbah pada orang hidup saja ya. Adapun hasil jenabah mana ada soal dia. Hasil jenabah ni. Bila ke hasil jenabah? Ia seorang jima pada orang mati itu nisbah kepada orang hidup juga ya. Jadi hasil jenabah ni, kalau sekiranya orang hidup dia setubuh orang mati, maka hasil jenabah orang hidup saja ya. Betul. Hasil jenabah ni dia seorang jimuk orang hidup saja ya. Berarti kalau orang hidup tu jimuk orang mati, maka hasil jenabah ni pada orang hidup saja ya. Orang mati tak hasil situnya. Ya. Dan hasil jenabah ia seorang jimuk pada orang mati itu. Mana kalau seorang itu jimuk orang mati, maka hasil jenabah tadi atas kedua-dua ku atas rasa situnya. Maka hasil jenabah atau hidup tu saja ya. Gitu. Itu nisbah kepada orang hidup juga saja je. Berarti hasil jenabah ni kalau sekiranya seorang itu dia jimuk orang mati, maka hasil jenabah kepada orang hidup saja ya. Ada orang mati tidak hasil situ, tak mandi dia situ ni. Ada pun nisbah kepada yang dijimukkan itu, orang mati dia dijimuk tu. Ada pun nisbah kepada yang dijimukkan itu, tiada wajib mandi. Wajib mandi. Orang kena jimuk orang mati lah. Orang mati yang kena jimuk tadi, dia tidak wajib mandi. Sama ada dimasukkan zakat yang ada. Yang taming tu. Yang sebenarnya kata tidak hasil jenabah kepada orang jimuk orang mati itu. Sama ada dimasukkan zakat yang mati kepada perempuan. Sama ada orang masuk ke zakat orang mati itu kepada farad perempuan atau ibu perempuan, atau dijimuk laki-laki akan dia ke perempuan itu. Sama ada dimasukkan zakat yang mati pada perempuan. Mana perempuan hidup lah. Zakat laki yang mati. Masuk ke zakat laki-laki yang mati kepada farad perempuan tadi. Hidup tu. Atau dijimuk laki-laki akan perempuan. Dijimuk laki-laki akan dia ke perempuan. Dijimuk sini mana dijimuk laki-laki hidup lah. Jimuk perempuan. Tak kena berlaku orang mati tu. Sama ada orang mati tu, orang masuk ke zakat dia ada farad perempuan, dia juga. Ataupun orang laki-laki masuk ke zakat permayat perempuan, dia juga situ tu. Gitu. Dan tidak tersembunyi bahawasanya tak sembunyi bila kaedah. Dan tidak sembunyi bahawasanya tak wajib mewati akan orang mati itu hak. Apa maksud tak sembunyi sini? Kata dan tidak tersembunyi bahawasanya tak wajib mewati akan orang mati itu hak. Maknanya orang hidup mewati ke orang mati tu tak kena hak dah. Dia tak kena hak. Tak kena kata satu hotel pakai dia tu. Kena hak tu. Dia asal zina ni dia kalau hak tak masuk satu hotel halal kena kata bedak satu hotel dah. Kalau zina muson maka kena ujian mati. Ada bersini orang hidup dia setubuh ke mayat tadi kena hak situ tu. Dan tiada mahar, kena mahar juga. Sekarang je dah. Tetapi kena ni.
Tetapi binasa orang hidup itu bukan ibadatnya. Binasa gugur habis ibadat dia tu. Kalau ibadat dia habisnya burn. Dia tu hak dia dengar. Mana orang hidup ni kalau dia setubuh pada mayat tadi, maka tak sabit bagi dia ni hak dan tak sabit lagi mahal tadi. Tetapi semua ibadat tu gugur habis. Tapi ada nafsu kuat tak? Banyak boleh setubuh lagi. Kuat tu. Kalau tak kuat tak lah. Tak. Kalau kuat tu bagus dah. Ayat ni. Tapi ukur lagu ni. Ukur dia tak sembunyi mana nyata lah. Nyata bahawasanya orang hidup setubuh mayat tadi, maka terkena hak atas hari hidup setubuh tadi dan terkena mahal kahwin itu. Tapi tak lepas daripada semua ibadat habis gugur lah ke situ. Dan wajib dengan dia. Dan wajib dengan dia dengan orang mati tadi. Dan wajib dengan dia dengan orang mati tu kifarat puasa. Kali orang hidup ni dia setubuh dengan mayat tadi, maka wajib tinggal kifarat. Berpuasa tu. Kenapa? Puasa dulu tu sedekah ini dia berjumpa situ. Dan haji. Di mananya orang hidup ni kalau dia wati ke orang wati ke banyak dia puasa wajib kafarat juga. Begitulah orang yang pergi haji pun umrah kalau dia wati ke banyak pun mesti kafarat di situ. Sebab dia banyaklah kafarat haji pos tubuh tu banyak kafarat ada sebenarnya. Sedia tu. Sebenarnya haji umrah dipanggil kena kafarat situ. Dan demikian lagi masuk dalam kata farat. Demikian lagi hasil jenabah. Demikian lagi hasil jenabah kepada orang yang setubuh mayat. Demikian lagi ni pada pihak lah. Demikian lagi hasil jenabah kepada orang yang dimasuki zakat. Demikian lagi masuk dalam kata farat itu farat binatang. Mana orang hidup yang masuk ke farat binatang. Demikian lagi lah. Demikian lagi hasil jenabah lah. Demikian lagi hasil jenabah masuk dalam kata farat itu. Mana hasil jenabah kata masuk ke farat tadi lah. Orang hidup masuk ke zakat farat hasil jenabah lah. Tak, masa tadi hasil jenabah ia seorang tak masuk ke zakat daripada orang mati tu. Hasil jenabah orang hidup saja je. Ya, orang mati duduk situnya. Demikian juga lah hasil jenabah orang hidup masuk ke zakat dalam farat binatang. Gitu. Demikian lagi masuk dalam kata farat itu farat binatang. Maknanya hasil jenabah dia seorang hidup, orang hidup dia masuk ke zakat dari binatang. Orang takdir seorang manusia ni dia masuk ke zakat dari binatang. Jikalau wajib harta ni, jika ikan sekalipun, dia masuk zakat dari ikan. Jikalau ikan atau parak jin, seorang hidup dia masuk ke zakat dia dari parak binatang. Walaupun dah fikir sekalipun. Itu dia. Mana hasil jenabah hidup situ. Atau farat jin. Jin perempuan lah. Atau farat jin perempuan.
atau pada orang air yang dinamakan Banatul Mak. Siapa Banatul Mak ni? Orang air ni. Keduyung ke? Banatul Mak keduyung. Mana keduyung banyak ni? Ni, mana keduyung banyak ni? Dia tak tarik di atas lapis Cina. Ni satu kita ni dekat Cina. Banyak situ dah. Keduyung. Jadi kita sebut. Kita tarik. Dia kata dia ingat maksud apa. Jadi keduyung ni dapat di perairan dekat Cina. Kat Cina Selatan lah. Kat Cina bagi. Banyak situ. Sekiranya seorang hidup ni masuk ke zakat dia dari keduyung tu. Hasil juga jenabah tu. Sebab apa tu? Sebab apa ilat dia tu? Sebab apa kita katakan hasil jenabah juga seorang hidup dia masuk ke zakat dia dalam parat binatang walaupun ikat ataupun ikat duyung. Maka hasil jenabah juga bagi orang hidup tu masuk tu. Sebabnya kerana bagai jenis. Kerana bagai jenis dalam ikan juga. Ikan duyung tu. Ikan batu mak ni kena jadi ikan juga situ tu. Ilat dia. Kerana daripada bagai jenis lah. Kerana jenis daripada ikan juga. Mana ikan duyung ni jadi ikan juga situ tu. Maka hasil jenabah seorang hidup masuk ke zakat dalam binatang walaupun ikat atau ikan duyung tadi. Gitu ya. Berlaku selesai dah. Berlaku saya dua orang ni dah. Di PJ Kelopon. Seorang tua bagai mak dah. Dia punya tahun umur dah. Di atas abah saya dua orang ni. Dia punya umur dah. Dia main kambing. Apa kambing tu? Apa kambing? Allah, Masya Allah. Kami orang. Tu apa kami pelik dia kembang ni. Kita tengok. Orang beragama dia mau dah. Kita sebagai bogel. Tu dia. Kita tengok kami mampu kambing ni. Saya suka juga kali ke mana. Langsung Asia ni. Orang ingat sini. Kalau di Afrika ni, ingat di Afrika ni tinggal mana. Sudah ke mana ni. Main dengan lembu, mampu lembu. Allah, mana suruh Malaysia ni. Itulah ayat tu. Tak, orang sehari kuat-kuat ni putih lalu dah. Kuat-kuat tu. Putih yang makan. Melapar kan. Kalau kenyit. Muda lah saya ni. Kenyit muda. Tak saya juga lah. Tak kuat. Kuat putih makan lagi. Allah. Tiga polis lah. Polis. Allah. Macam-macam lah. Ngaji ada. Ngaji dah. Kami kata kita boleh ke masuk kata ada peminatan. Boleh laku dah ini. Ya ada. Orang mikir tak ya ada apa dah. Tapi orang nak suku buat ni ya. Dia kau punya buat lah. Apa kambing tu? Baik. Dan jikalau dibalut atas zakarnya kurca. Ni kat sini. Dia balut zakar dia dengan kain. Dan jikalau dibalut atas zakarnya kurca, dibalut zakar dengan kain. Dan jika tebal sekalipun. Dan jikalau dibalut atas zakarnya pucuk, dibalut zakar dengan kain, dan jikalau tebal sekalipun, apa
kapal tebal selalu kain tadi atau di apa kita di serumbung dimasukkan. Dimasukkan zakatnya pada bulu sekalipun. Walaupun dia balut zakat dia tebal sekalipun, atau dia masuk ke bukan zakat dalam bulu sekalipun, maka kasih ke jenabah situ tu. Allah Akbar. Macam nasuh siara gitu. Habis. Kedua daripada wajib mandi ni matilah. Tak mati wajib mandi deh. Pertama wajib mandi ialah jenabah dulu. Yang kedua wajib mandi ni mati. Bila mati wajib mandilah. Keduanya mati. Bagi orang Muslim yang daripada syahid. Bila orang Muslim mati selain mati syahid, maka wajib mandi situ tu. Keduanya mati. Mana kedua daripada sebab bagi wajib mandi ialah mati. Bagi siapa? Bagi orang Muslim orang Islam yang lain daripada syahid. Kalau mati syahid wajib mandi tu. Kalau mati biasa, kalau mati syahid kecil, melangit sebagainya wajib mandi juga. Syahid ini mati syahid merdeka panggil, mati dalam kafir tu. Maka wajib mandi. Tanda gitu ya. Baik. Seperti yang lagi akan datang pada jenazah dia ke bahas ada masalah tak wajib mandi bagi orang mati syahid ni lebak jenazah susah. Atau barang yang berhukum mati. Kena mandi juga. Atau barang yang berhukum mati seperti anak yang gugur. Anak gugur ada. Anak gugur pun hukum mati juga. Pada kena mandi tu. Atau barang yang pada hukum mati seperti anak yang gugur dengan ketiadaan hayatnya. Kemudian dari sepenuh 4 bulan. 4 bulan lah. Maknanya anak gugur sepenuh 4 bulan tu tak mandi juga. Dan tiada nyata tanda hidupnya. Wajib dimandikan dia kanak gugur tadi atau kau mazhab. Kat sini. Atau kau mazhab kau yang mengata satu benda, satu hukum dengan dalil mazhab. Jadi mengikut kau mazhab ni dia kata anak gugur tak cukup bulan 4 bulan tadi sifat dia walaupun kata tidak atur dan hidup tapi cukup boleh aja ada maka wajib mandi juga situ tu. Tetapi masuk pula pada tarikh mati. Tetapi masuk juga lah. Tetapi masuk juga pada tarikh mati dengan mana adamul hayati. Amma min sya'nil hayati. Tetapi masuk juga pada tarikh mati dengan mana adamul hayati. Amma min sya'nihil hayati. Kata ketiadaan hidup, tidak hidup, tak ada hidup, kedari hidup dari barang yang ada kelakuannya yang hidup. Ketiadaan hidup, tidak hidup daripada barang yang ada kelakuan yang hidup. Anak-anak kat Google tak ada kan? Tak hidup dia. Dia masuk dia benda hidup. Maka dikatakan masuk juga dia tarik orang mati dia. 4 bulan tadi dia tidak hidup. Tapi masuk dia orang hidup. Manusia. Maka masuk tarik juga kena mandi dia.
Adamul hayat, mana kita ada hidup. Amma daripada barang kelakuan min sya'nil hayati, kelakuan hidup. Maknanya masuk tarikh ni lah. Mana walaupun cukup 4 bulan dah tak hidup. Aku wajib mandi sebab benda tu masuk dalam kelakuan hidup situ. Keadaan hidup daripada barang yang ada kelakuan hidup masuk padanya dah. Masuk daripada tarikh ni. Masuk padanya perkata alam hayati ni. Masuk padanya perkata keadaan hidup dari barang yang ada kelakuan hidup, anak gugur tadi. Baca anak gugur ni masuk dalam benda tak hidup. Tapi kelakuan benda hidup tu. Maksudlah anak gugur tadi. Kalau kecil muda kita ni, anak guru tu walaupun dia tak hidup, tapi cukup bulan dah 4 bulan. Tapi masuk golongan dia, orang hidup situ tu. Benda hidup maka hukumnya orang hidup juga situ tu. Dan keluar sekali jamadak. Tu masuk dah jamadak. Benda jamadak ni benda keluar masuk lah. Dan keluar segala jamadak. Bersalahan. Panggil mafhum bikhilaf panggil. Gitu dah. Bersalahan jika ada kanak-kanak itu belum lagi sampai bulannya. Tu dia. Jadi dipanggil mafhum bikhilaf. Bagi dah kabir. Bersalahan jika ada kanak-kanak itu belum lagi sampai bulannya, itu 4 bulan. Belum lagi ditiupkan padanya ruh, maka terwajib dimandikan dia. Jadi dipanggil bikhilaf sini mafhum bikhilaf. Faham daripada kata tadi, dia cukup boleh 4 bulan, tidak hidup wajib mandi. Kalau dah tak cukup 4 bulan, tak wajib mandi situ. Gitu ya. Itu bahasa dia ni. Dia kata tu dia panggil mafhum bikhilaf. Faham daripada khilaf tadi. Faham daripada khilaf kata bila anak tu 4 bulan, cukup 4 bulan, walaupun tak hidup, maka kena mandi juga atas kaum mazhab tadi. Maka khilaf sini, kalau anak tu tak cukup bulan lagi 4 bulan, maka tu wajib mandi dari situ tu. Bersalahan jika ada kanak-kanak itu belum lagi sampai bulannya. Iaitu belum sampai bulan ni belum 4 bulan lah. Iaitu 4 bulan. Tafsir kata 8 bulan tu. 8 bulan 4 bulan dah tak? 8 bulan ni kau dah 4 bulan. Tafsir aku tu dah. Jikalau ada kanak-kanak itu belum lagi sampai bulannya. Iaitu domain iaitu sampai bulan 4 bulan lah. Iaitu sampai bulan 4 bulan. Kalau tak boleh, kau dah 4 bulan. Mudah kecilnya kadang-kadang anak tu tak ikut 4 bulan lagi. Orang tu gugur tak sampai 4 bulan lagi masanya. Belum lagi ditiupkan padanya tu. Tadi lagi tak? Belum lagi ditiupkan padanya pada kanak-kanak tu, maka tak wajib mandikan dia. Tak wajib mandi dah. Gitu ayatnya. Bahasa kita tak payah sikit dah. Bahasa mudah kan. Bahasa kita mudah kan. Tak masuk dia kata kena masuk dia kena mandi juga orang mati ni. Kanak-kanak gugur, orang yang gugur, anak gugur 4 bulan, cukup boleh 4 bulan, walaupun tak hidup, maka wajib mandilah. Sebab masuk dia tarikh alam hayati tadi dah. Maka kanak-kanak gugur dia sampai 4 bulan, dia mesti urut, tak wajib mandi situ dah. Gitu ya. Sebab apa? Sebab apa kanak-kanak gugur dia sampai bulan tu wajib mandi? Kerana ilak tu. Ilak tu tak wajib mandi tu. Kerana tiada dikatakan sya'nuhul hayat. Tak masuk dia kat kehidup tu. 4 bulan tu. Asalnya benda tu masuk dengan hidup juga anak gugur tadi. Tapi kelakuan dia belum 4 bulan tadi, tak masuk dah sya'nuhul hayati tu. Kalau 4 bulan ke atas dah, masuklah ke hidup.
Kalau kurang 4 bulan, walaupun dia daripada orang hidup, tapi tak masuk sama hayat dia tu. Orang hidup tu. Gitu. Kerana tiada dikatakan ma min sya'nihil hayati, sebab keadaan mautnya tak mati situ. Lagi. Baik, habis. Ketiganya daripada wajib mandi. Haid. Bila mari haid, kering haid dah, sejak haid dah, wajib mandilah. Jadi sebab mandi yang ketiga ialah keluar haid tadi. Pertama, jenabah. Yang kedua, mati. Sebab mati wajib mandilah. Yang tiganya ialah haid. Bila mandi haid ni? Dia sejak haid dah situnya. Kalau dah belum lagi, tak terserah lagi mandi situ tu. Kalau keadaan dia mandi tu. Jadi haid sini ni, sejak haid dulu. Ketiganya haid. Mana dalil yang mengatakan wajib mandi orang haid ni? Kerana ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa fil mahid. Ayat dia. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka asingkan olehmu. Maka asingkan olehmu akan perempuan yang haid. Asing sini ni mana jangan jimuk lah. Asing ni jangan jimuk tu. Bukan asing sebab dia juga. Orang Yahudi dulu, bila mari perempuan dia mari haid, kita dekat. Dia rasa dekat hati, dekat selalu. Patut dia memang pegangnya dia tu. Kalau perempuan dia mari haid, dia tak dekat dah. Dia jauh dah. Maka itu beza istilah kita ni. Istilah kita ni walau mari haid, dia hidup sekali lagi. Cuma tak boleh jemuk dah. Boleh dekat lagi orang macam muda dah. Nak dekat boleh lagi itu ya. Dia setubuh ya. So itu tiga tak faham lekor ni. Malu kau sebut lagu tu kan. Tapi aku tak ekor kan. Kau sebut lagu tu tak reti. Tiba ekor ni lagu tu kalau tak tiga. Kau faham tak? Kau tak faham tak? Kalau kita sampai cerita dia kata, kalau saya kodi, kalau ngajar ni tu nyata, tak sebut dah maksudnya. Kalau kena sebut waktu hari tu. Tu hari tu. Payah ni kita tak reti. Kalau David Tani tu, saya ingat saya ke apa Tani. Kalau ngajar bab pekor gini juga, rutin ada basuh lari. Kalau nak basuh di lagu lari, mari dengar. Sikit buat sorti. Berfaham. Ada yang wali kat sebut dia tak apa hukum ngaji ni. Gitulah. Maka asing dan lebih asing jangan jemuklah. Maka asingkan olehmu akan perempuan asing dan jangan jemuk ni tubuh. Akan perempuan yang haid. Gitu. Dalil yang mengatakan tidak wajib perempuan ni mandi. Wajib perempuan mandi dengan sebab autopenter supaya kita mukmin ni jangan setubuhlah ketika betul haid. Sejak hidah tak apa situ tu. Habis. Kau baca kita tu. Jalan buat dalil. Jalan buat dalil pada ayat ini ni. Maknanya ayat ni sebagai dalil wajib mandi tu, gitu dah. Kecap ayah tu sekejap. Jalan dalil. Mana jalan buat dalil lah. Atau buat dalil dengan ayat ni. Buat dalil dengan ayat ni kata wajib pun kata mandi lah. Kalau ayat ni pada ayat ni enggak. Dia kata pak dari nisul mahid. Asing olehmu daripada pahid. Mana ayat mana mandi lah. Tak suruh asing je, suruh mandi tak. Jalan mana buat dalil pada ayat ini sebagai wajib mandi kerana perempuan itu wajib ia. Kerana perempuan itu wajib ia perempuan
menyerahkan diri bagi suaminya. Jala ayat ni sebagai jala buat dalilnya perempuan ni wajib serah diri kepada suami dia je. Setubuhlah. Kerana perempuan itu wajib ia perempuan menyerahkan dirinya di perempuan bagi suaminya daripada wati. Itu dia. Baik. Jadi ayat ni sebagai dalil kata wajib mandi ni kerana perempuan wajib dia serah diri ke suami dia. Baik. Walaupun wajib perempuan ni serah diri kepada suami dia dan tidak harus mikir serah diri ke suami itu melainkan dengan mandi. Tidak harus mana haram. Kalau subuh sebelum dia mandi haram subuh tu. Spiderman. Gini ya, kalau kita pasal nak bagi jadi soal lah. Sebab tu kita ngaji ni jangan minta soalan. Kita tu dua orang, saya tu buku bangi dulu ngaji, dia minta soalan dengan orang tu. Sebab apa yang minta soalan dengan orang? Sebab orang macam-macam soal. Kita ni perlu nak jawab. Kena mudah jawab lah. Apa ya? Tak bawa tu, tak jawab. Tipu jugalah. Bukan tak ada sanggup orang. Orang jawab soalan apa ya? Tak jawab. Senyap gitu je. Beramah lagi tu selit-selit bawah ni. Kalau dia dapat apa itu, orang salah bagi saya, lepas ni tanya. Dia lalu orang tanya dia soalan apa payah ya. Orang ngaji-ngaji kan pandai dia. Tak tulis soalan apa payah. Mulai minit dia masuk. Putih kitab. Untuk nanya. Ada dia ngaji tu. Ngaji dia putih kitab sepagi tu. Hari satu tu. Habis kita harap 5 putih. Sabut kat dia habis 3 putih tu. Jadi masuk mulai minit nanya. Putih kitab. Tanya soalan. Lebih daripada 20 soalan. Sebab soalan dia jawabnya. Kalau soalan payah, baca. Ni orang pandai dah hanya ni. Dia jawab. Soalan ni hanya masalah ni. Asal apa kau jawab, ramah tak uti, pergi masuk ya. Jawab ni enggak, orang ngaji tak jauh tu. Orang awam biasa ni, tak ngaji lah. Jawab ni. Kalau tanya ni, depan ni sama orang. Kita rasa ngaji, kita je tunjuk baca dia tu. Dia gila. Dia ngaji tu. Orang lama-lama tak faham kita baik pun ada. Baik kita gila-gila. Dan tahu juga ni. Orang tunjuk tak malu hak mengaji tu. Orang mana kerja. Orang itu lah kerja. Orang kita gila. Tapi sekarang bodoh-bodoh lagi lah. Mana pandai tu. Pada sains kita dia ni sama ada. Baik. Nama tolak kita lagi. Musim nak. Tapi kita tapi kali. Bang duduk tunjuk dia. Kalau silap tunjuk, dia kuah lagu dia. Itu dia. Kita pun ambil lah tunjuk. Tengok. Dia tengok buku kita. Kita tu. Kau tunjuk. Kalau dia baca dia. Baik baca dia. Tunjuk pula baca dia. Biar kau je sini. Dia baca depan. Misalnya kita tak ngaji depan dia. Atas dia baca dia lah. Dia ni melepas. Biar kau je sini. Tu mana kau orang ramai. Biar kau je sini tu. Saya itu seorang lagi tu budak muda lah. Jadi bola lagi cukup habis. Orang kata perangai ranking ya. Lepas tu pertama tu email masjid. Gabung kat hotel tu kata baru. Bakal Facebook mengajar tu. Kat apa tu. Kat pintu hospital. Masjid Naim tu. Tak email dia tu. Dia si ngaji tu. Dekat tu. Duduk dia. Dia dekat tu. Aduh. Dia dua kan. Ni lah. Ini kali ni panggil ada jadi soal. Ada kajian juga. Mandi tu. Dalam Benda sejauh asli tu. Mana dalil mandi? Maka orang tak jawab. Ada tak ngaji kan? Kau tak terbuka. Yang ni. Kita ngaji ni buat wajib. Dia bagi ada ayat ni. Dekat ayat
Ni tak ada jenis tak. Tak jangan tunggu dulu. Mana kali kata kena mandi lah. Maka tak dia je. Tak. Bagi ada yang tak ada wajib mandi. Sebab bukan wajib sendiri ke suami dia. Tapi kena mandi dulu cerita. Balik kata mandi, tu pun tak ada. Tapi dia tidak harus dia mereka itu dia diri. Dan tidak harus dia mereka itu menjadi diri isteri pada suami. Dan tidak harus yang mereka itu menjadi diri isteri bagi suami. Malaikat harusnya tidak dengan mandi tu. Harus harus dosa lah, namanya tidak harus dosa lah. Kena mandi dan tidak harus yang itu demikian menyerahkan diri suami kepada wati tu, melainkan mereka harus dengan mandi. Gitu nak ya. Dan barang yang tak dapat menyempurnakan wajib, mereka yang dia wajib, kata wajib juga lah. Maknanya kaedah saja dah. Tak sempurnakan wajib, mereka wajib lah. Maknanya wajib sini mandi situ dah. Kalau tak sempurna lah nak setubuh, mereka kena wajib mandi dulu situ dah. Keempatnya nifas. Masih ada kali. Okay. Keempatnya nifas. Keempat daripada wajib mandi dan nifas. Sebab apa nifas wajib mandi? Kerana bahawasanya nifas ni darah haid berhimpun. Nifas ni dikatakan darah haid berhimpun tu. Jadi asal kaedahnya bila perempuan ni mengandung, maka tak keluar darah haid itunya. Sebab darah haid tadi dia makan ni anak baru. Kaedah tadi. Dah sebab dia perempuan mengandung tak haid dah. Sebab dia makan ni bagi anak-anak dia baru. Tengok buat. Ada rezeki jam lidah tu. Tu dia. Jam lidah itu. Mengandung tak haid. Tak. Dia mengandung tak haid. Bapa juga darah dia makan ni kan. Allah Ta'ala bijaksana Ta'ala. Sanggup rezeki pada hamba-hamba dia. Demikian untuk itu ada anak guru hidup dia. Akhir gapo. Dia pun mau hika bersepak dia dah. Tenda guru mau hika dah. Ini segapo dia. Mau tu akan nasi. Dah, tak masuk dia. Akan hai dah. Kan Pak ni dia kalau bila kau pada kecil orang dasar ni. Tak lagi. Ada syok lalu kalau ngaji luar ni. Pada kecil ada pada kecil. Dia agak tak mudah dia. Kita ngaji tak ada agak lama. Tunggu ni. Kita tak gua kita itu. Jadi sebab nifas kena mandi kerana bahawasanya nifas darah haid yang berhimpun. Baik. Kelima daripada wajib mandi ni beranak. Dan umpamanya beranak. Dan umpamanya daripada beranak saja. Dan umpamanya tadi gini. Dan umpamanya kepada beranak. Kelimanya beranak. Beranak tu wajib mandi juga. Dan umpamanya dia beranak alaqah. Keluar alaqah. Ataupun mudghah. Yang ni darah sekumpal. Atau lagi sekumpal. Masuk ke situ tu. Masuk beranak jugalah. Keluar darah seketul. Daging seketul. Tidak. Wajib mandi juga tu. Sebab dia serupakan dengan beranak itu tu. Itu kalau tak ada tu. Kau tadi tak terguru kan.
Ni ki beranak juga. Jadi mana keluar ke Murugah atau Alaqah, dah dia masuk dalam kias beranak, masuk ke beranak. Kau tadi kanak-kanak tidur kan, tak lebih 4 tahun, kena mandi budak tu. Tahu tak? Mandi budak tu kena mati tu. Hon ni tak kena mandi siapa dia? Orang guru tadi. Aku ni cerita tak. Tadi ke dia tak mandi dah mati. Maka masuklah dalam mati ni kadang-kadang guru kan. Itu pun tak boleh walaupun tak hidup, wajib mandi. Tu tahu dia. Budak tu. Ada pusing ni, ibu dia tu kena mandi. Pasal kiyah beranak. Jadi, tak ada mandi Alaqah tu. Tanda gitu kan. Kita kat. Ketika sore tu kita kalau ngaji fiqh ni tak sikit. Kita kalau ngaji fiqh tak sikit. Pasal kita takdir masalah. Sikit dia tu. Okay. Sebab apa? Sebab apa dia kata sini Alaqah dan Murugah. Yang ni darah sekumpat atau daging sekumpat tadi kena mandi juga. Sebabnya kerana bahasanya anak itu, kerana bahasa anak itu banyak. Kerana bahasanya anak itulah ada sebenarnya enggak. Kerana bahasa anak itu daripada mani ia beku. Anak-anak ni asal daripada mani tak berlari tak beku tu. Kerana bahasanya anak itu daripada mani ia beku juga. Kerana anak ni asal anak ni daripada mani beku tu. Tak berlari tak. Lepas pindah-pindah lepas tu pagi situ tu. Dan lagi adalah kedua kedua-duanya, kedua Alaqah dan Murugah tu asal dijadikan kanak. Jadi maknanya asal manusia ni daripada mani. Dah satu Alaqah Murugah ni pula Alaqah ni asal dijadikan kanak. Jadi maknanya tu silah dia dah mani dulu. Lepas tu darah seketul, lepas daging seketul, lepas manusia situ tu. Kan masih ketak tu. Jika berkata bidan, bahasa ini mana ini kata Alaqah dan Murugah tu. Kejadian kanak-kanak. Jadi kita kena paham apa tak begini. Okay. Dan lagi adalah kedua-duanya, kedua Alaqah dan Murugah tu asal kedekat kanak. Jika berkata bidan, bahasa ini Alaqah dan Murugah kanak-kanak. Kalau bidan dia kata ni Alaqah dengan Murugah ni asal kanak. Cik mandi lah. Bagi ibu dia tu. Dan daripada inilah ini mana? Dan daripada inilah daripada kejadian Alaqah. Dan daripada ini domain. Dan daripada inilah mandi kemudian daripada beranak. Dan daripada inilah domain. Dan daripada ini daripada kejadian kanak-kanak daripada Alaqah dan Murugah mandi kemudian beranak.
tulisan kecil je. Dan daripada inilah di mana ini kejadian kerana daripada alaqah dan merugah sah mandi. Bila sah mandi kemudian daripada beranak tu. Sah mandi pada beranak tadi. Dan sungguhnya tidak wajib mandi dan keluar setengah anak sepi tangan. Kata Allah. Keluar tangan sebelah wajib mandi lagi situ. Kan tubik tangis sebelah. Butuh tubik lagi. Tangis sebelah tubiknya. Tak nak mandi. Ibu dia tu. Ada lagi. Dan sungguhnya tak wajib dia diwajibkan mandi dengan keluar setengah anak sepi tangan atau kaki atau beribah oleh setengah ulama. Sebab wajib mandi tak takik keluar mani melainkan dengan keluar semuanya. Keluar semua tu bertakik dah mandi. Kalau keluar tangan saja kaki saja wajib mandi lagi sebab tak takik keluar mani. Katanya dah sungguh ini. Dia buat apa dulu kita berani ni ada Spani baca banyak